Okey, Assalamualaikum. Untuk kelas seterusnya adalah berkaitan dengan Housing Plan Approval. Masih lagi dalam topik 2, dalam topik Construction and Building Law. Okey, Housing Plan Approval ni saya akan terangkan macam mana awak nak dapatkan approval untuk plan perumahan ataupun plan bangunan. Apa yang kita kena buat? Ini berkaitan dengan kelulusan yang kita kena minta daripada Majlis Bandaraya ke Majlis Pembandaran ke ataupun PBT negeri masing-masing ataupun kawasan projek pembinaan yang kita akan buat. Okey, kita akan tengok apa itu Housing Plan Approval. Apa yang kita kena buat ataupun kita kena bagi untuk Housing Plan Approval ni. Ini berkaitan dengan Majlis Bandaraya masing-masing lah ataupun PBT kawasan masing-masing. Ini saya ambil contoh dekat Majlis Bandaraya Kuching. Dia kena buat macam mana. Okey, mengemukakan plan. Plan bangunan hanya boleh dikemukakan oleh orang yang berkelayakan. Siapa itu orang berkelayakan? Iaitu arkitek, jurutera dan juga pelukis plan yang berdaftar seperti yang didefinisikan di bawah Undang-Undang Kecil Bangunan Sarawak 1994. Ini saya ulang sekali lagi. Ini contoh daripada Majlis Bandaraya Bandaraya Kuching, Sarawak. Okey, ini adalah prosedur dia. Macam mana kita nak mohon plan approval. Yang kedua, jenis plan yang boleh dikemukakan daripada arkitek berdaftar. Sebarang plan bangunan boleh dikemukakan kecuali kerja kejuruteraan seperti kerja yang melibatkan struktur bangunan dan konkrit bertertulang. Jurutera berdaftar, sebarang plan kejuruteraan yang boleh dikemukakan. Pelukis plan berdaftar hanya plan bangunan seperti yang tercatat dalam sijil pendaftaran yang dikeluarkan oleh lembaga arkitek yang boleh dikemukakan. Okey, proses permohonan dan meluluskan plan bangunan pula. Pemilik bangunan perlu mendapat khidmat orang yang berkelayakan sebagai perunding ataupun konsultan dan mengemukakan beberapa dokumen untuk disertakan bersama plan bangunan seperti tercatat di bawah. Iaitu kena ada surat kuasa, kena ada borang permohonan plan bangunan yang ditandatangani, kena ada salinan surat tanah, mencatat nama, alamat serta tanda tangan pemilik serta konsultan pada plan, salinan surat pecah tanah yang diluluskan dan juga membayar yuran memproses plan. Okey, agensi-agensi yang terlibat untuk meluluskan plan bangunan ni adalah dari segi Jabatan Tanah dan Survey. Di bawah ordinan plan bangunan perlu dirujuk ke Jabatan Tanah, Survey dan diproses terdiluluskan. Mestilah mendapat kelulusan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Semua plan bangunan komersial, industri dan pansapuri perlu dirujuk kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk disemak dan diluluskan. Okey, permit menduduki ataupun OP. Permohonan adalah dibuat oleh orang yang mengemukakan pelan bangunan kepada majlis sama ada oleh seorang arkitek, jurutera ataupun pelukis pelan berdaftar. Perhatian, sekiranya permohonan dikemukakan oleh seorang arkitek, jurutera ataupun pelukis pelan berdaftar, sila pastikan bahawa senarai semak bagi permohonan pengeluaran OP mestilah dikemukakan disahkan oleh arkitek, jurutera, pelukis pelan berdaftar dan juga juruukur tanah berlesen bahawa bangunan siap dibina mengikut kelulusan pelan bangunan. Semua surat sokongan daripada jabatan-jabatan teknikal berkenaan diperolehi. Senarai semak untuk pengeluaran OP boleh diperolehi dari kaunter plan bangunan, plan bahagian bangunan dan landscape Dewan Bandaraya mengikut negeri masing-masing dan mesti diisi dengan lengkap. Bayaran plan boleh dijelaskan di bawah dijelaskan di Dewan Bandaraya negeri masing-masing lah. Okey, jabatan-jabatan teknikal untuk kelulusan plan majlis iaitu bahagian bangunan dan landscape, bahagian kejuruteraan, bahagian kesihatan dan juga bahagian pelesenan. Ini adalah jabatan-jabatan teknikal yang meluluskan lah. Okey, jabatan untuk kelulusan plan lain seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Jabatan Tanah dan Survey. Jabatan ini juga terlibat untuk meluluskan plan awak tu. Cara-cara permohonan setelah bangunan siap dibina. Senarai semak bagi permohonan pengeluaran OP mesti dikemukakan bersama-sama dokumen berkenaan yang tercatat di senarai semak kepada arkitek bandaraya, bahagian bangunan dan landscape. Pemeriksaan bangunan akan dibuat oleh Inspektor Bangunan dan Kesihatan untuk memastikan bangunan yang dibina menepati semua syarat kelulusan seperti yang tercatat di dalam pelan bangunan. Untuk bangunan jenis komersial, industri dan pansapuri, Jabatan Teknikal Luaran iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat dikehendaki memeriksa bangunan tersebut dan surat sokongan daripada mereka mesti dikemukakan bersama-sama senarai semak. Permit menduduki OP hanya akan dikeluarkan apabila bahagian bangunan, bahagian kejuruteraan dan bahagian kesihatan, bahagian pelesenan serta Jabatan Bomba dan Penyelamat tidak ada sebarang bantahan terhadap perkara ini.
Penting yang tentukan kesemua syarat kelulusan seperti yang tercatat di dalam pelan bangunan yang telah diluluskan itu dipatuhi sepenuhnya sebelum sebarang permohonan dibuat. Okey, di bawah Akta 24 Undang-Undang Kecil Bangunan 1994 menyatakan tiada seorang pun yang boleh menduduki atau dibenarkan menduduki mana-mana bangunan atau mana-mana bahagiannya melainkan jika sesuatu perakuan kelayakan untuk menetapkan telah dikeluarkan di bawah Undang-Undang Kecil Bangunan seragam. Seseorang boleh didakwa di bawah akta ini jikalau gagal mematuhi undang-undang ini. Jika disabit kesalahan, anda boleh didenda tidak melebihi RM10,000 dan kesalahan berterusan boleh didenda tidak melebihi RM300 sehari. Okey, mesti awak terfikir, kenapa ada kaitan dengan awak pula? Mestilah ada kaitan. Bila awak dah buat bangunan, bangunan tu dah siap, kita kena dapatkan kelulusan menduduki tu kan. Kat mana kita nak dapatkan kelulusan? Daripada Majlis Bandaraya, kalau yang berkaitan dengan Majlis Bandaraya lah kan. Daripada Majlis Bandaraya, daripada bomba, daripada tanah dan survey, dia mengatakan kata rumah ataupun bangunan yang kita bina tu selamat untuk diduduki. Barulah kita boleh dapat, kita boleh buat permohonan pengeluaran untuk menduduki tu. Faham? Untuk permit menduduki, kita kena dapatkan kelulusan daripada PBT ataupun Majlis Bandaraya negeri masing-masing. Contoh kalau buat kat Kedah lah kan. Kalau kata buat dekat Negeri Sembilan lah dan seterusnya. Okey, apa senarai semak yang kita kena isi untuk dapatkan kelulusan plan ni? Ada 4 jenis senarai semak yang perlu dibuat, iaitu yang pertama senarai semak kebenaran merancang, senarai semak pelan bangunan, senarai semak pelan kerja tanah, senarai semak pelan jalan dan parit. Selain daripada bila bangunan dah siap, sebelum bangunan buat pun kita dah kena minta kebenaran. Maknanya kita nak pergi nak dapatkan bahawa tanah ataupun kawasan tersebut sesuai ataupun tidak untuk kita buat projek, kita dah kena minta kebenaran. Okey, contoh kalau macam kita nak renovate rumah kan. Nak renovate rumah, kita tak perlu buat satu je yang kita tak perlu buat, senarai semak pelan jalan dan parit. Kita tak perlu kemukakan senarai semak pelan jalan dan parit. Kita kena kemukakan senarai semak kebenaran merancang, kena ada senarai semak pelan bangunan dan juga senarai semak pelan kerja tanah. Maknanya nak tengok tanah tersebut sesuai atau tak. Lepas tu kita tengok pelan bangunan tu, mana kata mengganggu jiran yang lain ataupun tak. Lepas tu, lepas dah ada ni, kita dapat kebenaran untuk merancang. So, tapi kalau macam awak nak buat perumahan. Kalau nak buat perumahan, kesemua senarai semak keempat ni perlu kemukakan kepada Majlis Bandaraya masing-masing. Begitu juga dengan awak kena kemukakan pada pihak bomba dan juga tanah dan survey untuk pastikan perumahan yang awak akan buat itu selamat untuk diduduki. Bila dah siap, kena minta kelulusan sekali lagi supaya pihak-pihak berkenaan datang cek bangunan awak, datang cek perumahan awak dan kawasan awak itu selamat diduduki. Bila dah dapat senarai semak dan dia dah tik-tik semua yang mengatakan kata awak dah cukup syarat dan memang semua yang dikehendaki itu dah lengkap, maknanya dia akan bagi satu kelulusan dan perumahan ataupun bangunan tersebut boleh diduduki. Ini berkaitan dengan housing plan approval. So, setakat ni saya harap awak fahamlah untuk topik 2 iaitu Construction and Building Law. Kita belajar mengenai Contract Law. Lepas tu apa itu Undang-Undang TOT. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi, apa itu Housing Plan Approval. Bila kita dah siap ataupun bangunan kita dah siap, kita kena buat minta kelulusan. Kita kena minta kelulusan daripada pihak berkenaan untuk meluluskan bahawa bangunan kita tu sesuai untuk diduduki. Okey, ini saja untuk topik 2 kita. Saya harap awak faham dan kalau yang tak faham tu minta sangat-sangat terus direct tanya saya. Kalau kata awak tak tanya, saya assume yang awak dah faham.
saya mudahkan kerja awak dan saya minta sangat-sangat awak mudahkan kerja saya juga. Okey, untuk urusan saya dah selesai, saya ajar awak. Saya cuba yang terbaik, buat yang terbaik untuk awak. Saya cuba minimizekan nota-nota ni supaya awak tak boring. Saya tak bagi betul-betul dalam Word. Kalau kata untuk kontrak, Malaysian Contract Law tu kalau ikutkan 52 muka surat, awak mampu ke nak baca? Saya sanggup study dulu, saya minimizekan dia sehingga jadi 29 slide. Tu pun 29 slide, satu slide tu tak banyak pun. Saya cuba untuk bagi awak faham dan saya nak benda tu padat. Saya tak nak bebankan awak. So saya minta sangat-sangat tolong hargai penat lelah saya untuk mengajar awak. Dan saya harap ilmu ataupun yang saya sampaikan ini dapat bagi pendedahan pada awak. At least awak tahulah sikit apa itu kontrak, apa itu undang-undang TOT, apa yang awak kena buat untuk dapatkan kelulusan bila rumah dah siap ataupun bila nak minta kelulusan nak buat sesuatu projek. Saya harap benda ni sangat bermanfaat untuk awak. Sebab nanti kita akan masuk pada topik yang ketiga iaitu kontrak dan procurement. Dalam kontrak dan procurement ni kita akan tahu apa itu tender pula. Ini berkaitan dengan kontrak kan, yang nanti kita akan tahu apa itu tender pula. Bila dah dapat kontrak, macam mana nak masuk tender. Okey. Itu saja. Saya harap ilmu ni dapat dan awak faham. Yang mana tak faham dah nak tanya saya. Okey. Assalamualaikum.